Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel saya. Sebelum kita mula, hari ni kita nak bincang Kertas 1 Negeri Sembilan 2023. Saya dapati ada yang tengok video saya tapi tak subscribe. Okay, so apalah salahnya kalau awak tekan button subscribe tu. Kemudian kalau ada iklan, minta jangan skip supaya saya adalah sikit kan apa dipanggil, reward kan. Reward sebab mungkin saya boleh allocate reward tu kepada certain benda ke arah meningkatkan lagi kualiti lah kan, kualiti video saya dan juga penyampaian saya, insyaAllah. So kita terus kepada soalan pertama, iaitu formula di bawah menunjukkan hubungan antara tempoh ayunan bandul dan beberapa kuantiti fizik yang lain. So tempoh yang ni T T yang besar tu is period. So period square given sama dengan 4 pi kuasa 2L bahagi dengan G. Antara berikut manakah yang benar? So rata-rata kita tengok pilihan jawapan diberi 4 graf dengan 4 bentuk 3 bentuk yang sama, satu yang berbeza. Kemudian label-label pada paksinya, ada yang T square, ada yang T. Kemudian label pada paksi X, ada yang G, ada yang L, ada yang 1/G. Jadinya kita akan pilih yang mana satukah yang paling tepat. Jadi nak bentuk graf kalau graf tu adalah graf linear, kita akan berpandukan kepada persamaan linear lah, of course kan, persamaan garis lurus, iaitu Y. Tulisan saya kenapa macam tu pula, kejap ya. Y sama dengan MX tambah C. Y adalah label pada paksi Y, M mewakili kecerunan gradient, X adalah label pada paksi X, kemudian tambah C. C adalah intercept pada paksi Y, pintasan pada paksi Y. Alright, so kita rearrange formula ni berdasarkan apa yang terlabel dalam rajah. So let's say saya nak guna graf T square. Saya nak cuba T square against 1/G. So this is by chance kan, sebab saya nampak G ada bahagi dekat bawah tu. So 1/G. So my paksi Y saya akan terlabel sebagai T square, calon-calon dia T square equals to M. Kemudian X adalah label pada paksi Y. Label saya pada paksi Y will be 1/G. Sepatutnya macam ni kan, T square. Saya ambil persamaan ni dulu. Okay, saya excludekan 4 pi kuasa 2 L. Kemudian saya letak 1/G di sini, kemudian plus kosong. So yang ni kalau kita tengok betul-betul, T square saya sudah pun berada pada posisi Y, iaitu paksi Y. Kemudian saya punya 1/G sudah pun berada di posisi label pada paksi X, iaitu X. Kemudian plus C saya adalah kosong. Maka graf saya akan bermula di asalan, origin, titik kosong. Kemudian my gradient will be 4 pi kuasa 2 L. Okay, so graf saya adalah graf garis lurus yang mesti berlabelkan ataupun berpaksikan T square against 1/G, yang akan memberikan satu graf linear garis lurus dan bermula di titik asalan 0, 0. Okay, so jawapannya adalah B. Paling tepat adalah bola B. Okay, saya susun. So kalau soalan tanya pula apa yang diwakili oleh kecerunan graf ini, jawapannya adalah 4 pi kuasa 2 darab dengan L. Macam tu. Alright. Nombor 1. Nombor 2,
graf halaju masa velocity time V melawan T. Kalau ada kecerunan bermaksud ada pecutan. Jom kita tengok graf. Yang ni ada kecerunan tak? Yang mula-mula ada. Adalah pecutannya. Yang ni ada kecerunan? Ada. Ini ada tak? Ada. Ini pun ada. Semuanya ada kecerunan. So kecerunan tak akan jadi kosong. Untuk 1, 2, 3, 4 bahagian ni tak ada satu pun yang akan jadi pecutan kosong. Mana-mana pilihan jawapan yang ada pecutan kosong macam ni, confirm salah dah lah. Kan? Dah confirm salah. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, tak ada. So apa beza pecutan pada bahagian pertama ni, yang melengkung ni? Apa beza dengan yang lurus ni, yang linear ni? Okey, mari saya cerita. Pecutan hanya berlaku kalau ada kecerunan. Dan kalau kecerunan itu malar, maksudnya pecutan malar. Constant acceleration. So cari kat point sini pun dapat 5. Contoh cari sini pun dapat 5, cari sini pun dapat 5, cari tepi ni pun dapat 5. Bermaksud pecutannya malar. Pecutan malar, katalah pecutan dia A sama dengan 2. Dia 2 je lah selama beberapa saat tu. 2 ms negatif 2. Tak berubah-ubah. Okey. Apa beza dengan yang pertama tu? Apa beza dengan ni? Kalau saya cari pecutan di sini dan pecutan di sebelah atas ni, sebelah atas ni kecerunan dia lebih besar, kecurunannya lebih tinggi. Nampak ni, cerun dia lebih tinggi kan, mencanak naik tu. Yang ni kecerunan dia rendah. So apa maksud itu? Kecerunan ada tapi pecutan dia kecil. Dekat sini pecutan dia meningkat. So ini kita panggil increasing acceleration. Pecutan meningkat. Increasing acceleration. Pecutan meningkat. So pecutan meningkat macam mana? Graf dia naik macam tu lah. Tak mendatar. Ini grafnya mendatar. Pecutan dia mendatar. Jom kita tengok pilihan jawapan. Tengok. Ni bahagian pertama mendatar, salah. Bahagian pertama mendatar, ni dah confirm lah kan, tadi dah salah. So tinggallah kita calon jawapan A atau B. So tengok ni, kecerunan meningkat. Kemudian bahagian kedua kecerunan malar. Okey, tengok bahagian ketiga. Okey, bahagian ketiga akan bagi kita the jawapan kan, bayangan jawapannya. Okey, tengok bahagian ketiga apa pula? Bahagian ketiga, graf menjadi negative gradient. Negative gradient bermaksud nyah pecutannya bernilai negatif. Sebabkan kecerunannya negatif, so thus the pecutan dia juga negatif. Mana pecutan negatif? Cuba tengok. Mana satu pecutan negatif? Adakah yang ini atau yang ini? Ni kalau kita tarik kan, pergi sini, tak ke positif tu? Nampak ni, ni kosong kan. Ni positif. Yang ni tarik pergi sini. Oh, ni kosong, negatif. A negative value. So dapatlah jawapannya A. And in fact, kalau awak nak test lagi, tengok bahagian terakhir ni. Bahagian terakhir ni pun kita dapat kecerunan negatif. Bermaksud deceleration, nyah pecutan juga. So negatif juga ni. Okay, so that confirmation yang A adalah jawapan tepat bagi nombor 2. Sorry. Nombor 3, seorang angkasawan berjisim 75 kg. Angkasawan tu 75 membaling sebuah beg 45 kg, menyebabkan dia tersentak ke arah kapsul angkasa. So dia baling beg ke depan, angkasawan tu tersentak ke belakang, recoil. Okey, awal-awalnya kedua-duanya tidak bergerak. So ini konsep apa? Ini konsep letupan, explosion. Konsep letupan. Dalam konsep letupan, halaju awal kedua-dua objek adalah kosong. So M1 U1 tambah
M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Boleh nampak ke? Boleh kan? Sorry ya, saya kadang-kadang tulis tu dia ke kanan sangat. M2V2. Right. So dalam kes ni, sebelah kiri, left hand side, U nya kosong. U kosong untuk U1 dengan U2, bermaksud sebelah kiri sudah jadi kosong, sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okay, so masukkan nilai. Saya padam ni dulu. Masukkan nilai. Okay, kosong sama dengan, okay, let M1. Katalah awak nak menganggap M1 tu sebagai angkasawan 75. Angkasawan jisimnya 75. Okay, kemudian soalan minta hal laju angkasawan. Sorry yang lama, saya baca pun tak habis. Hal laju angkasawan means that V1. So saya pun letak V1 tambah mass kedua 45. Okey, darab dengan 8. Kenapa 8 ni? Hal laju beg yang dibaling adalah 8. Okey, kenapa 8 bukan negatif 8? Kerana saya assume bahawa balingan beg ke kanan dan bernilai positif. Okey, beg dibaling ke kanan, hal lajunya saya assume positif. Boleh ke nak assume negatif? Boleh. Nanti jawapan awak dapat positif. Macam tu. So matematik awak akan dapat V1 awak bernilai negatif 4.8 meter per saat. Okay, so negatif ni is a direction. Kenapa jawapan awak berakhir dengan tanda negatif? Kerana menunjukkan dia angkasawan tersebut is thrown to the left, bergerak ke kiri, opposite direction to the back. So pilihan jawapan tak ada negatif kat situ, kita ambil magnitude-nya sahaja. Okay, kalau dalam pilihan jawapan ada 4.8 dan negatif 4.8, ambil yang negatif. Alright, sampai situ. Nombor 4, manakah benar tentang berat? Apakah itu berat? Adakah berat kuantiti skala? Tidak. Berat dia ada arah. Kalau kita lukis free body diagram, berat dia ada towards the center of gravity ataupun center of the earth kan. Weight dia ada arah. Dia bukan kuantiti skala, kuantiti vektor. Dia ada magnitude and direction. Diukur dalam unit kg ms negatif 2. Betul ke? Kg ms negatif 2 ni kita boleh tengok formula. Weight sama dengan mass darab dengan gravitational field strength. Okay, so mass unit SI dia apa? kg. G pecutan gravity ms negatif 2. Takkah kita darab tu dapat yang ni? So B lah jawapan dia. Okay, just to double confirm, C adalah kuantiti asas. Tidak, sama sekali. Kuantiti terbitan kerana diterbitkan oleh combination of few ataupun two or more base quantity. Ini kan gabungan, darab. Salah, bukan kuantiti asas tapi kuantiti terbitan. D tidak bergantung kepada gravitational field strength. Salah, sebab ni ada gravitational field strength, bergantung kepada nilai G. Lagi besar nilai G, maka lagi besarlah nilai berat. Okay, next. 5. Bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosferanya. Kenapa bumi ada atmosfera? Ini tidak lain tidak bukan kerana laju linear purata molekul gas
Especially gas yang ada dekat bumi ni macam karbon dioksida, oksigen khususnya adalah lebih kecil daripada halaju lepas bumi. Okey, halaju lepas bumi, V escape untuk bumi adalah 11.2 km per second, kalau tak silap saya lah. So halaju purata untuk gas adalah jauh lebih kecil daripada escape velocity bumi. So apa jadi? Apa kesannya kalau suatu objek itu ada velocity yang rendah daripada escape velocity? It could not escape to the outer space. Tak boleh terlepas daripada graviti bumi dan terus ke angkasa lepas. Tak boleh. Sebab tu udara di bumi semuanya berkumpul dalam atmosfera dan tidak terlepas ke angkasa lepas. Itu satu ciri-ciri kenapa bumi adalah satu planet yang boleh didiami. Okey, boleh didiami sebab kita ada atmosfer. Atmosfer tu wujud sebab apa? Sebab halaju lepas. Ada kaitannya dengan halaju lepas molekul gas. Gas ni atau apa sahaja yang ada atas bumi ni boleh terlepas ke angkasa lepas. Syaratnya apa? Mesti lebih daripada ni. Mesti lebih lajunya daripada 11.2 km per saat. Oh, laju ni. Laju macam tu. So dia punya konsepnya adalah escape velocity, halaju lepas. Nombor 6. Bumi ada tempoh orbit 365 hari. Tempoh orbit. Tempoh T. Orbital. Orbital period means T lah. T untuk bumi, saya letak Earth. Okey, adalah 365 hari. Jarak puratanya dari matahari adalah this much. So jarak purata means that it have orbital radius. Yang ni soalan bagi orbital radius, simbolnya R. Kemudian saya letak E menunjukkan ni milik bumi. Okey, next baca lagi. Jarak purata mareh dari matahari. Tadi bumi dengan matahari, sekarang mareh dengan matahari. So yang ni jarak. Jarak means this is R, orbital radius, bagi mareh Mars. Saya letak M. Saya letak M untuk Mars, E untuk Earth. So soalannya, kirakan tempoh orbit mareh, orbital period di bumi. Orbital period for Mars. Soalan minta cari apa? Orbital period is T, Mars is M. Macam tu. So kita baca soalan, maka kita boleh assume bahawa yang ni merujuk kepada Kepler's third law. Kenapa Kepler's third law? Syaratnya adalah ada dua celestial object, dua body yang sedang mengorbit body yang sama. So cerita dia matahari sekarang ni sedang diorbit oleh objek pertama, iaitu mareh Mars, dan juga diorbit oleh bumi Earth. So because of bumi, Earth and Mars is orbiting the same object, maka kita boleh pakai dan kita boleh aplikasikan Kepler's third law dalam soalan ni. Apa itu Kepler's third law? Kepler's third law kata the square of orbital period is directly proportional to the cube of the orbital radius. Senang cerita, lagi jauh planet tu daripada matahari, lagi lamalah tempoh untuk planet tersebut mengorbit dalam satu kitaran lengkap, satu orbit lengkap tu, kan? Logik lah tu. Kalau lagi jauh macam bumi, kan, bumi lagi jauh, bumi ambil masa lagi lama lah untuk orbit, membuat satu orbit lengkap mengelilingi matahari. Dari segi formula pula macam mana? Dari segi formula, kita bahagikan kedua-dua hubungan tu, T square bahagi dengan R cube. Lepas tu kita buat belah kanan juga, T square bahagi dengan R cube. Sebelah kiri kita letak objek pertama. Apa objek pertama kita? Bumi. Bumi, Earth.
Sebelah kanan kita letak objek kedua kita, mareh. Macam tu. Okey. So, itulah hubungan dia melalui formula. Jadi, tunggu apa lagi? Kita ganti TE. Okey, ni TE kita. Orbital period bumi 365. Kuasa berapa? Kuasa 2. Bahagi dengan RE. Ada tak RE? Ada ni. RE kita 1.495 darab 10 kuasa 8. Okey. Kemudian jangan lupa tutup kurungan kuasa 3. Saya scroll down sikit, scroll up sikit, sorry. Kemudian dekat sini kilo saya abaikan kerana saya punya lagi satu R tu juga kilometer. So kalau unit sama tak apa. Unit sama tak apa. Kalau jangan 1 kilometer, satu lagi meter. Mesti sama nanti kita boleh cancel off kan. Kemudian kita nak cari tu TM square bahagi dengan RM. RM kan dah ada ni 2.28 darab 10 kuasa 8. Tutup kurungan, jangan lupa kuasa 3. Okey, saya nak nasihatkan bagi soalan Kepler's law dan mana-mana formula yang bulky macam ni, yang ada kuasa 2, kuasa 3, ada bahagi, ada darab, tekan dengan berhati-hati. Okey, compute dekat kalkulator awak tu slowly, carefully. So pastikan awak pause video, awak cuba tekan your TM square sebelum awak square root is roughly about 47250.5919. Okay, then awak square root kan dia untuk dapatkan TM. Square root tahu kan, punca kuasa 2 tahu lah, 687.437. Unitnya dalam hari, days. Macam mana saya tahu dalam days? Sebab saya ganti tadi 365 hari. So unit saya hari lah. Jangan bantai sesedap awak aja. Second lah, minit lah. Mesti ada asas je kan. Awak ganti dalam hari, jawapan awak dalam hari. Ni untuk paper 2. Okay. So yang ni pilihan jawapannya dalam standard form. So kita undur ke kiri, dapat 6.8 darab 10 kuasa 2. 6.87 darab 10 kuasa 2 lah. Okay. So that give you A as the final answer. Ya. Alright. 7. Sebungkus ais diletakkan di atas dahi kanak-kanak yang mengalami demam panas. Pada permulaannya, manakah antara berikut? Pada permulaannya, tengoklah soalan At the beginning or initially. Ni penting soalan bagi clue kat situ. Pada mula-mula kejadian tersebut. Which one is correct about the thermal contact of the child's head with the ice pack? So bila mula-mula letak ice pack tu atas dahi, apa berlaku? Okay, sekarang ni siapa yang hot object? Walaupun kita tengok gambar dia tak berapa nak hot perempuan ni kan, tapi dia sebenarnya kat sini hot object. Ice will be the cold object. Cold ke cool? Cold object. So apa yang awak belajar, if two object is in thermal contact, kalau objek tu dalam sentuhan terma, betul lah bahasa Melayu, sentuhan terma, betul. Okey, pemindahan haba akan berlaku. Tapi pemindahan haba berlaku macam mana? Macam mana keadaan pemindahan haba? Kadar pemindahan haba akan lagi banyak, lagi cepat dari objek panas ke objek sejuk berbanding dari objek sejuk ke objek panas. Itu asas dia.
Okey, ini asasnya. Sampailah beberapa minit atau beberapa ketika, barulah pemindahan haba jadi sama banyak. Situ baru kita cakap thermal equilibrium. Tapi soalan tanya pada permulaannya. Inilah permulaan dia. Okey, saya lukis arrow besar menandakan berlaku pengadilan haba dalam kadar yang lebih besar. Kalau saya lukis arrow kecil, melambangkan pemindahan haba berlaku dengan kadar yang lebih rendah. Mesti panas ke sejuk yang lebih tinggi kadar dia. So nombor 7, the best answer is C. Okay, kadar the rate of heat transfer from ice to the heat is lower than the rate of the heat transfer from the child's head to the ice. Okay, harap boleh faham yang tu. Teruskan nombor 8. Nasi sedang dimasak menggunakan periuk tanah, clay pot. Awak pun pernah makan kan? Sizzling sizzling ke apa? Clay pot. Antara sifat fizikal periuk tanah yang menjadikannya sesuai digunakan untuk tujuan di atas. Clay pot ni kita nak makan makanan kita dalam keadaan panas-panas. Supaya dia retain the heat kan. Dapat mengekalkan haba dalam satu tempoh masa yang lama. Dia menggelegak, dia dapat kat awak tu. Masa di serve tu menggelegak elok je kan. Lama je dia panas. Nak makan panas-panas orang kata. Okey. So nombor 8 ni nak menceritakan tentang muatan haba tentu. So the specific heat capacity for clay pot is high. Okey, nilai C untuk clay pot adalah tinggi. Apa sifat? Apakah ciri-ciri bagi objek yang C-nya besar? Untuk put it in simple words, simple words, C besar dia lambat panas, lambat sejuk. Ni tak boleh jadi jawapan dalam exam Lambat panas, lambat sejuk. Ni untuk hafal saja, untuk bahasa mudah awak. Tapi dalam exam awak kena bagi satu jawapan yang kita boleh bagi markah. Lambat-lambat ni tak sesuai tidak diterima. Saya dengar tak diterima lah So kita tukar dalam bentuk yang lebih bagus lebih sesuai So it is lambat sejuk yang kita sedang nak handle sekarang. So lambat sejuk means it takes time ataupun takes longer time to decrease in temperature. Mengambil masa yang lama, lebih lama untuk berkurang suhunya. Jadi bila letak macam mi ke, Maggi ke, makanan awak tu lambat untuk menjadi sejuk. Itu bahasa mudah kan, lambat menjadi sejuk. So bila dalam exam pakailah perkataan ni, mengambil masa yang lama untuk berkurang suhunya. Jadi makanan awak stay hot. Okay, 9. Proses respiration. So ada 2. Exhalation, tarik nafas. Exhalation, hembus. Inhalation, tarik nafas. So boleh tengok dekat sini ada pergerakan diaphragm. Ini belajar masa form 3 kan. So bila diaphragm, awak tarik nafas, diaphragm akan hembus nafas, diaphragm akan naik ke atas. Okay, move up. And this causes the volume of thoracic cavity to be decreased. Kecil. Kan? Kemudian the inhalation process, dalam inhalation the diaphragm become flattened. Dia turun ke bawah, jadi flat. Itu menyebabkan volume of thoracic cavity become increase. Nampak tak apa yang berubah? Volume berubah. Okay. So soalan tanya apakah hukum fizik yang sesuai. Okay. Dekat sini temperature tak berubah. Obviously temperature tak berubah. Tu sudah bagi kita jawapan. Mestilah pressure dengan volume kan. So apa kaitannya? So bila dalam proses inhalation, inhalation,
udara masuk. Okey, volume jadi besar, tekanan jadi rendah. Tekanan dalam thoracic cavity menjadi rendah. Itu menyebabkan udara di luar yang tekanannya lebih tinggi dipaksa masuk dalam sistem, dalam thoracic cavity. Itulah sebaliknya pada exhalation. Dalam exhalation awak hembus. Okey, volume dalam thoracic cavity jadi kecil, pressure jadi bertambah, meningkat. So pressure yang meningkat menyebabkan udara ditolak keluar dari sistem. Macam tu kan, P dengan V. Pressure dengan volume. This give you Boyle's law, hukum Boyle's. Okey, hukum Boyle's menyatakan hubungan antara P dengan V. Apabila volume meningkat, pressure akan berkurang. Apa yang constant? Yang constant apa? Dua. Pertama, jisim gas. Kedua adalah suhu, temperature. Alright, sedikit ulang kaji lah tu kan. 10. Sebuah tangki scuba. Okey. Tekanan awal, initial pressure is this much. Okey, pressure apa simbol dia? Simbolnya P. Tekanan awal kita let sebagai 1, P1. Kira tekanan akhir. Soalan suruh cari final pressure. P2 sama dengan tak tahu. Selepas ia menyejuk dari ini saya highlight warna lain 1000 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. That give you another 2 information. This is the final temperature, initial temperature. Temperature T, initial 1. Yang ni final temperature T, final 2. Okey, apa hubungan dia ni? P dengan T ni. Dalam segitiga inverted dalam gas law, kita ada P, V, T kan. So dalam kes ni P dengan T. P dengan T. So P dengan, antara P dengan T tu kan ada palang tu kan, menandakan bahagi. So P bahagi T lah. Hati-hati formula P bahagi T untuk initial akan sama dengan P bahagi T untuk final. Okey. Itu hati-hati yang pertama dalam menentukan formula. Kedua, hati-hati dalam menggantikan suhu. Bagi gas law, semua suhu mesti dalam suhu mutlak. Suhu mutlak itu apa? Suhu mutlak itu suhu yang telah ditukarkan kepada unit Kelvin. Macam mana nak tukar unit Kelvin? Tambah 273. Okey. So P1 kita dah ada tadi. P1 berapa? 1.317 darab 10 kuasa 7 bahagi dengan T1. T1 1000 tambah 273. Ni saya cakap ni nak tukar pergi Kelvin. Hati-hati. Jangan tinggal, jangan tak buat. Tak buat, salahlah jawapan akhir awak. So 25 tambah juga dengan 273. Ada yang akan cakap, cikgu, kan kedua-dua kita tambah 273 cikgu. Nanti kalau dua-dua tambah, baik tak payah tambah sebab dua-dua kita tambah kan sama banyak pula tu. Tak ada beza cikgu. Try dulu. Yang kata tak ada beza, try dulu. Okey. So buat matematik dia tu perlahan-lahan. Jangan perlahan-lahan sangat sebab satu soalan 1.5 minit saja. Awak punya perlahan-lahan tu sejam setengah. 1.5 minit je. Okay. So P2 you end up with the final answer 3083 000.8 Pascal. Yang ni kita tengok pilihan jawapan kan, semua standard form. Jadi tukarlah. Injak titik peluhan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu. So best answer nombor 10
B. Correct answer B ya. 3.08 3 darab 10 kuasa 6. Kenapa 6? Sebab kita undur ke kiri 6 kali. Ke kiri means kuasanya positif. Nombor besar. Ni nombor besar kan. Kuasa positif lah. Cikgu matematik ajar kan. 11. Satu sistem mempunyai frekuensi asli. Kejap ya. Frekuensi asli. Dia bagi frekuensi asli berapa? F nilai dia. Okey. Satu daya luar memberikan tenaga kepada sistem itu untuk meneruskan ayunan. Maksudnya kita pakai forced oscillation dah ni. Kan? Resonance akan berlaku dalam sistem itu jika ni dia kata dia nak resonance berlaku jika tenaga diberikan kepada sistem itu pada frekuensi yang sama dengan, jawapannya A lah, frekuensi asli. F tu dia bagi tahu dah frekuensi asli. Frekuensi asli ni bahasa Inggeris natural frequency. So untuk berlaku resonance, katalah kita ada seorang penyanyi opera. Penyanyi opera mengeluarkan satu gelombang bunyi, okey, yang frekuensinya tersedap dah. Siapa panggil saya ni? Yang sama dengan frekuensi asli cawan kaca. Frekuensi asli kita letak F0 tau. So for example, awak kalau letak simbol awak tak berapa nak jelas. Katalah frekuensi asli cawan kaca ni 5 Hz. Kebetulan si penyanyi orkestra ni mampu mengeluarkan bunyi yang konsisten, yang mana frekuensinya tak berubah, 5 Hz. Frekuensinya malar dan maintain pada 5 Hz. Kebetulan frekuensi yang dikeluarkan oleh suara milik penyanyi opera ni menyamai frekuensi asli objek. So apa berlaku? Jawapannya adalah cawan ini akan dipaksa, forced to oscillate. Dia tak nak pun, tapi dipaksa untuk bergetar. Sudahlah dipaksa untuk bergetar pada maksimum amplitude. So apa jadi? Cawan kaca ni dipaksa untuk bergetar. Bergetar. Ada sound effect tu. Sampailah pada maksimum amplitude. Pada satu ketika, sehingga mana cawan kaca tu tak dapat menahan oscillation tu, cawan kaca itu retak ataupun pecah, breaks. So inilah kita panggil resonance. Okey. Dia takkan jadi punca kuasa 2F atau F bahagi punca kuasa 2 atau separuh F. Dia mesti ngam-ngam, sama. Kalau lebih, soalan saya, sambil-sambil saya lukis tangan dia tu dengan kaki dia. Kan orang nyanyi opera kan macam ni kan. Dia ada okey. Kalau lebih frekuensi, katalah frekuensi yang dihasilkan penyanyi opera tu 2 kali ganda daripada yang awal, 10 Hz. Apa jadi dekat cermin ni? Dekat cawan ni? Jawapannya nothing happen. Frekuensi tu tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena ngam-ngam on the dot. Mesti sama, baru berlaku resonance. Kalau tak sama, tak boleh berlaku apa-apa. Tinggilah banyak mana pun, 10,000 Hz ke, tak boleh. Mesti menyamai, equal to. Mesti menyamai. Itu konsep dia. Panjang pula cerita. 12. Sistem 1/7 menunjukkan kerata rentas sebuah tangki riak, ripple tank. Ripple tank ni satu tangki yang ada air. Kat saya lukis air dia sikit. Okey. Sloping base dengan satu dasar condong. Apa maksud dasar condong? Kan biasa kita tengok satu tangki dia tu sama kedalaman kan. Yang ni dasar dia condong macam tu. Meaning that this side, sebelah kiri ni, kalau kita tengok sebelah kiri ni lebih shallow, cetek, daripada sebelah kanan. This is deeper. This side lebih dalam, sini lebih cetek. Ni tengok sini .
dari permukaan ke dasar. Macam tu And a plane dipper being vibrated. Yang ni penggetar. Penggetar ni akan buat wave. Okay. Sekejap. Okay, daripada situ kita dah boleh expect yang konsep kat sini adalah wave ataupun tajuk dia gelombang. Dan gelombang itu merambat daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. So fenomena apa tu? Dari cetek dalam atau dalam ke cetek, ini fenomena refraction, pembiasan gelombang air. So gelombang air ni akan bagi image pada skrin putih. Ni adalah garisan-garisan yang menunjukkan muka gelombang. Jarak antara dua muka gelombang menunjukkan panjang gelombang. Kan? Sini ke sini, ni panjang gelombang. Sini ke sini pun panjang gelombang. Allah. Jadinya untuk sebelah kiri itu menunjukkan untuk bahagian shallow. Sebelah kanan merujuk kepada kawasan dalam. So apa sifat dia? Apa sifat panjang gelombang? Kawasan shallow, okay, the wavelength are going to be shorter. Kawasan deep, the wavelength are going to be longer. Itu sifat dia. Okay, so betul lah tu. Nombor 12 memang pun jawapannya A. Shorter, pendek belah cetek, panjang belah dalam. Okay, so B ni apa? Tengok ni, sama panjang B. Ni maksudnya dasarnya rata, tak ada slope kan. Dasarnya rata maksud kedalaman sama. C ni kalau terbalik, sebelah sini dalam, sebelah sini cetek. D macam mana? D ni sini dalam, sini cetek, sini dalam. So mungkin dia punya bekas dia tu macam ni. Okey, bekas macam tu. Saya lukis air. Ni air dia. Macam tu. Ni kan dalam ni. Sini deep, sini shallow, sini deep. Okey, mungkin lah macam tu dia punya tank dia. Moving on, 13. 2 denyutan gelombang berada pada jarak sama X. Okey, ni amplitude A, sini amplitude A juga, negatif A. So this is crest, bertembung atau overlap dengan true. Interference kan, interfere, overlapping at point X. So A ni negatif A overlap dengan A, dapat apa? Kosong. So amplitude yang kosong bermaksud interference yang sedang ataupun titik yang sedang berlaku ni adalah titik antinode yang merujuk kepada constructive interference. Interference membina. Jadi 13 jawapan paling tepat. Saya scroll dulu. Okey, pilih jawapan paling tepat adalah C. C merujuk kepada amplitude yang sama dengan kosong. Right. 14. Penggunaan gelombang elektromagnet. Ni mesin apa ni? Bukan X-ray ya. Ini mesin MRI. Mesin MRI adalah satu mesin yang menggunakan radio wave. Radio wave, gelombang radio. Gelombang radio ni kalau dalam EM wave, dia ada ciri-ciri yang mana panjang gelombangnya paling panjang, longer wavelength. Itu juga membawa maksud bahawa frekuensinya yang paling rendah. Untuk menghasilkan image dalam MRI, ini maklumat lah kan, mesti ada sikit hafalan lah. MRI ni menggunakan radio wave supaya mana panjang gelombangnya panjang dan frekuensinya pendek, menghasilkan image yang dapat memberi image. Dia beza dengan X-ray memberi image soft tissue. Boleh nampak otot, boleh nampak organ-organ ataupun
tisu-tisu yang lembut lah, macam otak, saraf, tak sama dengan X-ray. X-ray hanya akan bagi gambar 2D yang merujuk kepada tisu atau organ yang keras macam tulang, yang solid macam tulang. So tak nampak lah, macam urat-urat tak apa nampak, ataupun tak nampak macam tu. So MRI perlukan these characteristics yang ada pada radio wave. So the best answer 14 will be C, frekuensi rendah yang wavelengthnya panjang. Okay, 15 ni saya minta maaf sebab saya cuba cari I would say jawapan dan penerangan yang sesuai, yang saya boleh explain dengan tanpa saya rasa ada sikit ragu. Malangnya saya tak jumpa, jadi saya tak berani. Sorry, saya pun manusia, saya pun tak berani nak explain sebab saya tak jumpa lah jalan yang ringkas atau pendek, atau yang bila saya terang tu saya rasa macam okay, lega. Yang ni lah yang patut saya cakap pada pelajar kan. 15 saya very unsure, so I guess sorry, saya tak akan bincang nombor 15. Bagi yang tahu jawapannya, bolehlah share dekat ruangan komen kot. Kalau awak nak komen, awak boleh tulis apa-apa yang awak rasa berpendapat dapat menerangkan 15 ni dengan baik, atau boleh letak link video yang cikgu lain yang ada explanation nombor 15. Tapi I would not explain this. Saya tak akan explain lah 15 ni, saya tak berani lah. Nanti saya cakap benda yang tak betul lah, saya tak mau. Okay, sorry. So daripada saya sebar benda yang tak pasti, benda yang dapat merosakkan pemahaman awak ke, nanti saya juga menanggung kan saban tahun. So sorry, kita move on ke 16. Raja menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari medium kaca ke udara, from glass to air. Okay, so the refractive index given is 1.5. Ini milik siapa? Glass punya. Refractive index simbolnya apa? N. Alright. So daripada soalan kita dapati bahawa ada satu maklumat kita dekat sini, which is the value of incident angle I. Okay, so daripada situ kita baca soalan dulu. Soalan apa? Berapakah laju cahaya, speed of light in the glass medium? Okay, untuk formula ni kita rujuk semula formula untuk N. N ada formula yang menggabungkan antara C dengan V. C adalah laju cahaya di vacuum udara, V adalah laju udara dalam medium. Dalam kes ni mediumnya adalah kaca. So nak cari V lah, rearrange. So untuk cari V equivalent to C bahagi dengan N. C tu berapa? C adalah nilai constant, 3 darab 10 kuasa 8. So 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan N, 1.5. So laju di dalam kaca adalah bersamaan dengan B, 2 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okay, macam tu. Kita tengok formula yang sesuai. Dalam tajuk refractive index ni ada, saya rasa ada 4 formula kan. Awak kena tengok kesesuaian lah. Macam ni kita ada I kan, tapi kita tak guna pun. Kadang-kadang maklumat yang dia bagi tu tak perlu kita guna, ataupun ada formula yang lebih sesuai yang kita guna untuk dapatkan jawapan tu. Yang ni kalau kita cari sin I over sin R apa, dia jadi panjang lagi kan, dan mungkin tidak menjurus kepada jawapan. So N dia ada macam-macam formula. N sama dengan sin I bagi sin R. Mungkin juga N sama dengan real depth bagi apparent depth,
Ketiga, N juga sama dengan C bahagi V. Keempat, mungkin masuk dalam total internal reflection, N sama dengan 1 over sin C. Tengok yang pada kesesuaian soalan lah dan juga maklumat. Okey. 17. Ini hafalan juga. Alatan optik manakah menggunakan konsep pantulan dalam penuh? Total internal reflection. Mana satu yang guna total internal reflection punya konsep? Jawapannya adalah prism periscope. Sebab dalam prism ada dalam periskop ni ada prism. Prism ni cahaya akan masuk dan terbias. Ini saya pernah explain dah dalam set yang lalu. Set mana tu saya tak ingat dah lah. So cahaya akan masuk pada satu angle without refraction sampai sini. Rupa-rupanya air dia lagi besar pada C. Air lebih besar daripada C. Salah satu syarat total internal reflection, cahaya terpantul bagi side sini. Okay, kemudian jatuh juga pada satu garis normal. Air juga lebih besar pada C kat sini. Cahaya terpantul lagi dalam medium yang sama, keluar daripada prism. Ni adalah dia pantulan dalam penuh. Okey, sebab ada prism kat situ, maka berlakulah total internal reflection. Lain-lain macam magnifying glass, ni refraction. Mikroskop pun refraction. Kamera pun refraction. Ataupun thin lens formula kan refraction lah juga. Baik. 18. Mirage can be seen on the road. Mirage ni adalah fata morgana atau loga maya. Can be seen on the road on a hot day. Hot day. Okay, hot day. Which light phenomena cause the appearance of mirage? Manakah fenomena yang menyebabkan berlakunya loga maya? Jawapannya mesti ada pantulan dalam penuh, pertama. Kedua, mesti melibatkan pembiasan, B. So secara ringkasnya, loga maya ni sebenarnya apa? Okey, ni permukaan jalan. Okey. So permukaan jalan itu saya buat begini lah. Jalan bukan cermin, walaupun saya lorek tu macam cermin kan. Macam cermin saja. Okey. Kemudian berlaku pada hari yang panas. Okey, kemudian ada lapisan-lapisan udara lah. Saya buat dengan warna kelabu, boleh tak? Saya nak buat ringkas dan cuba cerita dengan cara yang efektif lah kot. Ni awan. Okay, so awan tu kemudian ada awan tu objek lah kan. Awan tu objek. Kemudian ada mata pemerhati kat sini. Mata pada satu sudut dan satu tempat tu ada mata. The eye of the observer. So what happen is, dalam pandangan ataupun pada mata pemerhati tu nampak ada lopak air. Ada lopak air atas jalan. Lopak air tu sebenarnya image of the cloud. Kenapa nampak lopak air, cikgu? Sebab dalam awan kan ada air. Lagu-lagu tu kan, awan kandung air kan. Kita nampak the image of the cloud on the road yang dalam keadaan panas. Yang ni kalau awak balik kampung ke atas jalan raya ke yang panjang lurus tu kan, awak boleh nampak ujung sana, nampak macam ada lopak air. Tapi bila kereta awak dah approach tempat yang awak tengok yang ada air tu, lopak air tu, tak ada pun. Lopak air tu tak wujud pun. Tengok-tengok depan ada lagi. Tengok lagi depan ada lagi depan. So itu dia panggil loga maya, fata morgana kan. So image of the cloud yang berada di atas tu. Okay, so macam mana berlaku? The formation is like so, macam ni Sebenarnya image cahaya yang datang daripada cloud. Okay, cahaya yang datang daripada cloud itu melalui beberapa lapisan lapisan udara yang berbeza suhu dia. Kat sini kan lapisan pertama sampai kat normal line, tiba-tiba cahaya dibengkokkan.
Cahaya dibengkokkan ni fenomena apa? Cahaya dibengkokkan, refraction. Refraction. Bengkok lagi. Nampak boleh nampak pun kan? Cahaya bengkok lagi macam tu. Okey. Sampai satu tempat pada lapisan udara, sudut tuju di sini, sudut tujunya sudah melebihi sudut genting. So apa berlaku? Bila sudut tuju sudah melebihi sudut genting, maka berlakulah total internal reflection, berlakulah pantulan dalam penuh. So cahaya tadi tak akan terbias turun ke bawah, sebaliknya terpantul semula ke atas. Thus masuk dalam the eye of the observer, mata pemerhati, pada sudut yang sama dengan sudut tuju tadi, R. Inilah dia pantulan dalam penuh. Dekat sini refraction. Okey. So apa yang observer ni nampak? Observer ni nampak, kita connectkan dengan guna warna biru kat sini. Observer ni nampak image yang terbentuk di jalan raya, iaitu image of the cloud above it. Nampak kat situ. Okey. Itulah, saya rasa itulah cara terbaik kot yang saya boleh explain dekat awak secara maya macam ni. Nak tunjuk diagram sebenar tak boleh kan? Saya pun tak adalah nak import gambar masuk dalam ni. Okey. So the best, kalau awak tak berjaya nak grab the information dekat sini, rujuk kawan, rujuk cikgu. Okey. Apa pun cikgu awak yang paling baik lah. Mana-mana cikgu awak jumpa pun, cikgu awak yang paling baik. So rujuk cikgu awak. Right, 19. Antara berikut yang manakah tidak menerangkan objek dalam keseimbangan? Tidak. Soalan negatif dia nak tidak. Okey, baca soalan tu. Sebuah lori berhenti satu simpang. Sebuah kotak ditolak ke bawah pada plat condong pada kelajuan tetap. Ni berhenti. Saya bulatkan motion dia, gerakan. Sebuah kapal sedang berlabuh. Sebuah kapal terbang berlepas dari landasan. Takes off. Okey, mana satu tidak berada dalam keseimbangan? Jawapan bagi nombor 19 adalah D. Kenapa D? Kerana untuk kapal terbang take off, it must accelerate, mesti memecut, mesti berlakunya pecutan, ataupun velocity-nya meningkat dengan masa. Kalau tak, macam mana dia nak take off? So berlakunya pecutan. Kalau hal jumala je kan, macam pilot tu tekan 100 je, sampai bila langgar dengan pagar dekat landasan tu kan. So mesti memecut. Bila berlakunya pecutan, itu menunjukkan daya tidak berada dalam keseimbangan. So the resultant force is not equivalent to 0 Newton. Daya yang tidak berada dalam keseimbangan. Kalau kita nak lukis kapal terbang macam gitu, sayap dia, daya thrust, daya yang ke depan ni F ni mesti lebih besar daripada frictional force ataupun drag. Barulah boleh berlaku pecutan. Yang lain-lain kenapa keseimbangan cikgu? Sebab ada dua keyword, iaitu berhenti, sedang berlabuh tu berhenti, at rest, dan pada constant speed, constant velocity. Yang tu seimbang. Daya dalam keseimbangan. Dalam set yang lepas yang baru ni pun saya ada explain benda ni. Soalan terakhir untuk set 1. 3 daya bertindak pada satu objek antara berikut yang manakah mewakili magnitude dan arah daya yang bertindak pada objek itu? Alright, ada 3 daya. Tengok kepala dia. Ni kan kiri, kanan 6 Newton, bawah 3 Newton. Baik. Yang sama arahnya, macam 6 sama arah pula. Sama apa panggil sama paksi yang sama paksinya tu kita boleh kira dulu total resistance nya atau resultant force nya. Macam ni kan,
ke kanan 6, ke kiri 2. Sebenarnya daya paduan yang bertindak ke kanan adalah hanya 4 Newton. Macam mana dapat cikgu? 6 tolak dengan 2. Kenapa 6 tolak 2 cikgu? Okey, kalau tak mau buat macam tu, 2 kita consider kiri, 2 Newton negatif. Kita totalkan, sebab resultant kan total, kita totalkan dengan 6 Newton. Kenapa positif cikgu? Sebab ke kanan. Okey, dapat apa? Dapat apa? Dapat juga 4 Newton ke kanan, macam tu. So we get this one. So 3, yang ni kita tak boleh buat apa sebab atas tak ada apa kan. So 3 Newton still. So now baru kita consider. Okay, katalah awak ada suatu objek. Saya tunjuk contoh je bagi yang nak faham, baru nak faham dia punya logik. So this is the object, yang warna hijau ni kan objek dia. Okay, awak tarik ke kanan, lepas tu pada masa sama juga ada daya juga ke bawah, ke kanan dengan bawah serentak. Ke mana agak-agaknya objek tu pergi? Objek tu pergi sini ke? Tak mungkin. Ni kan tarik ke kanan, nak pergi belah sini. Same time, at the same time nak pergi bawah juga. So must be somewhere here. In between the two forces lah. Takkan tiba-tiba nak pergi ke sana pula. Dah tarik ke kanan ke bawah pergi ke sana. Tak logik kan? Somewhere here. So this will be the direction. Ni lah dia arah kepada resultant force. So kita punya resultant force kita label dua kepala, anak panah 2 kepala, macam tu kan. So berapa nilai dia? Ni matematik matematik. So nak lukisnya, kita boleh lukis 3 dulu, ataupun sini semua 5 5 kan. So the best answer will be B. Kalau nak kira 5 juga, kenapa 5? Cikgu matematik boleh explain, ataupun awak boleh susun macam ni ya. Sini 4 Newton. Kemudian kita tarik yang resultant tu ke sini. Okey, kita tak tahu berapa. Kemudian 3 ni kita buat ke kanan, tapi arah masih ke bawah. Allah, saya ingat pula dah. Cuba sama juga. Okey, 3. So kita ada 3, 4, 5. Tak puas hati juga. Macam mana cikgu? Tiba-tiba 3, 4, 5. Senang cikgu buat duit. Kira lah, pakailah Pythagoras theorem kan. Yang ni kan C, hypotenuse. Sini kita let sini A, sini B. Kan C square tu sama dengan A square plus B square. Nanti kan saya ajar mat marah pula. So C square sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So C adalah sama dengan 25 C square. Square root will be 5. Okay, sampai situ saja. Lama sangat ni part 1. Nanti kita sambung lagi dalam part 2 soalan 21. InsyaAllah. Good luck semua. Bye. Assalamualaikum.